Assalamualaikum semua. Hai, saya Muhammad Zuhairi. Thanks kepada anda yang menonton vlog review buku saya ini. Pada kali ini, saya akan teruskan lagi membuat review buku daripada Profesor Dr. Hamka. Dan apa yang menariknya adalah, saya bukan akan membuat satu review, tetapi saya akan membuat dua review sekaligus, iaitu buku 4 Bulan di Amerika, jilid yang pertama dan juga jilid yang kedua. Apa yang menariknya mengenai kedua-dua buku ini? Jom kita teruskan. Buku 4 Bulan di Amerika yang ada di tangan saya ini adalah terbitan Jejak Tarbiyah yang diterbitkan pada tahun 2017. Ia adalah mengisahkan pengembaraan ataupun travelog Buya Hamka sewaktu melawat ke Amerika pada tahun 1952. Kalau anda follow vlog saya yang lepas, saya ada buat review buku travelog Buya Hamka ke Iraq, ke Baghdad, buku di tepi Sungai Dajlah ini. Berbeza di antara kedua-dua buku ini, walaupun buku 4 Bulan di Amerika ini 2 jilid, tetapi isinya lebih ringan dan mudah difahami berbanding buku di tepi Sungai Dajlah ini. Kalau anda masih belum tonton review saya, boleh tonton pada video yang sebelum ini. Sekarang kita akan fokuskan saja dengan 2 jilid buku ini, dan saya akan mulakan dengan jilid yang pertama dahulu. Okey? Apa yang menariknya mengenai jilid yang pertama ini adalah isinya lebih ringan berbanding jilid yang kedua. Di dalam buku ini, Buya Hamka kongsikan perjalanan sepintas lalu beliau sewaktu mengembara ke Amerika Syarikat. Bermula daripada sebelum beliau berangkat, kemudian sehinggalah beliau sampai ke Amerika Syarikat. Dengan siapa beliau pergi, dengan siapa beliau berjumpa, dan apakah tempat-tempat menarik ataupun negeri-negeri di Amerika yang beliau lawati, semuanya diceritakan pada jilid yang pertama ini. Dua perkara menarik yang saya rasa berbaloi untuk saya kongsikan dengan anda mengenai apa yang ada di dalam jilid yang pertama buku 4 Bulan di Amerika ini. Perkara pertama adalah Buya Hamka berjumpa dengan Tuhan sewaktu di Amerika. Yep, seriously, Buya Hamka berjumpa dengan Tuhan sewaktu berada di Amerika. So, kalau anda hendak tahu lebih lanjut, baca buku ini ataupun boleh juga baca di blog saya. Saya tulis panjang lebar mengenai review buku ini. Dan perkara kedua yang menarik adalah Buya Hamka tuliskan betapa tegangnya racism, kulit putih dan juga kulit hitam di setengah negeri di Amerika Syarikat. Bagaimana orang kulit hitam sehinggakan tandas awamnya berasingan. Kalau duduk di dalam bas, perlu duduk di belakang, tak boleh bercampur. Dan kalau orang kulit putih dah penuh di dalam bas, orang kulit hitam kena berdiri. So perkara-perkara begini memberi pengajaran yang kita sebagai orang Malaysia, rakyat berbilang kaum, perlu ambil tahu dan ambil pengajaran daripada kisah di Amerika ini. So, itu adalah beberapa perkara ringkas yang saya boleh kongsikan dengan anda mengenai apa yang ada di dalam jilid yang pertama ini. Sekarang, jom saya continue dengan jilid yang kedua. Cerita mengenai pengajaran, perbandingan dan apa yang Buya Hamka belajar sewaktu di Amerika. Di dalam jilid yang kedua ini, isinya lebih berat sedikit. Buya Hamka kongsikan pengalaman, hasil dan juga pengajaran yang beliau dapat sewaktu mengembara ke Amerika. Perbezaan budaya negara maju di Amerika dengan Indonesia yang baru sahaja merdeka. Dan apakah budaya yang bagus di Amerika dan apakah budaya yang tak bagus. Contoh budaya yang bagus di Amerika adalah budaya senyum. Customer service mereka sangat bagus. So itu yang Buya Hamka ingin sampaikan. Dan apa yang tak bagusnya di Amerika adalah hiburan yang terlampau. Yep, walaupun pada tahun 1952 Amerika hiburannya sangat terbuka dengan movie-movie, majalah dan juga poster-poster yang menjolok mata. So perkara yang sebegitu, Buya Hamka kata kalau Indonesia mengambil acuan Amerika, last sekali Indonesia juga akan jadi seperti Amerika. So, apa yang Buya Hamka cuba sampaikan, apa yang baik untuk diikut dan apa yang tak baik untuk tidak diikut. Dan antara perkara lain yang saya boleh kongsikan, pengajaran di dalam jilid yang kedua ini adalah bagaimana pengaruh ilmu pengetahuan, muzik dan juga sukan memberi pengaruh kepada masyarakat dalam negara maju. So, pengajaran ini Buya Hamka ingin bawakan pula ke Indonesia dan bagaimana untuk blend in dengan masyarakat Indonesia yang baru sahaja merdeka. Buya Hamka juga ada kongsikan bagaimana pengaruh agama dalam kehidupan orang-orang Amerika. Bagaimana pengaruh agama di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat dan untuk pentadbiran negara. So,
perkara inilah yang Buya Hamka cuba blend in kan bagaimana pula untuk buat di Indonesia. Ini adalah serba sedikit yang saya boleh kongsikan dengan anda apa yang ada di dalam buku 4 bulan di Amerika jilid yang kedua ini. Baiklah, itu adalah serba sedikit apa yang saya boleh kongsikan dengan anda mengenai buku 4 bulan di Amerika karya Profesor Dr. Hamka ini. Ini adalah review ringkas. Boleh baca review yang saya tulis di blog saya. Di sana saya menulis dan juga membuat review dengan lebih detail. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada anda yang menonton review buku saya pada kali ini. Dan saya sangat berharap please like, komen ataupun share supaya lebih tinggi engagement dan lebih ramai orang mendapat manfaat daripada vlog ini. Itu saja daripada saya. Thanks kepada anda yang menonton vlog ini. Kita jumpa di next review, InsyaAllah. Assalamualaikum.